inspirasi, inforia, Islami, semuanya di KIM. Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank pertama, CBP, dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? Pengumuman waktu berbuka ini dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my. Berikut disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 19 Ramadan 1444 Hijriah 10 April 2023. Negeri Sabah Zon 3 sempurna silabukan Kunat Ladatu Sahabat Tunku 6.15 minit malam. Zon 4 Tawar Balong Kalabakan Merotai 6.18 minit malam. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan Papa Ranau Kota Belot 6.26 minit malam. Negeri Sarawak Zon 2 Nia Bekenu Miri Sibuti Marudi 6.33 minit malam. Zon 7 Samaran Simunjan Serian Seboya Meludam 6.44 minit malam. Zon 8 Kuching Bau Lundu Sematan 6.47 minit malam. Negeri Johor Zon 2 Johor Baru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.12 minit malam. Zon 3 Pontian Keluang 7.13 minit malam. Zon 4 Batupat Muar Tangkak Segamat Gemas Johor 7.16 minit malam. Seluruh negeri Melaka 7.19 minit malam. Negeri Sembilan Zon 1 Tampin Jempol 7.18 minit malam. Zon 2 Kuala Pilah Rembau Jelebu 7.19 minit malam. Zon 3 Seremban Port Dickson 7.20 minit malam. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.22 minit malam. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat Sepang Shah Alam 7.22 minit malam. Zon 2 Kuala Selangor Sabah Perenam 7.24 minit malam. Zon 3 Kelang Kuala Langat 7.22 minit malam. Seterusnya Negeri Perak Zon 1 Tapas Slim River Tanjung Malim 7.23 minit malam. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kamparut Sungai Siput Kuala Kangsa 7.25 minit malam. Zon 5 Teluk Intan Baganatuk Kampung Gajah Seri Iskandar Beruas Parit Lumut Setiawan Pulau Bangkok 7.25 minit malam. Zon 6 Selama Taiping Bagan Serai Parit Bunta 7.27 minit malam. Zon 7 Bukit Larut 7.29 minit malam. Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah Kuantan 7.16 minit malam. Zon 3 Maran Jenuh Jengka Temelo Bera Jerantut 7.19 minit malam. Zon 4 Bentung Raup Lipis 7.21 minit malam. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik Bukit Tinggi 7.23 minit malam. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.28 minit malam. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang Kuala Nerus 7.16 minit malam. Zon 2 Besut Setiu 7.19 minit malam. Zon 3 Hulu Terengganu 7.18 minit malam. Zon 4 Kemaman Dungun 7.16 minit malam. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baru Bacok Pasir Putih Tumpak Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai Gomu Sandera Ciku 7.21 minit malam. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.28 minit malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena 7.28 minit malam. Zon 2 Pendang Kuala Muda Yan 7.27 minit malam. Zon 3 Padang Terap Sik 7.27 minit malam. Zon 4 Baling 7.25 minit malam. Zon 5 Kulim Mana Baru 7.27 minit malam. Zon 6 Langkawi 7.30 minit malam. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.31 minit malam. Akhir sekali seluruh negeri Perlis 7.28 minit malam. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 19 Ramadan 1444 Hijriah 10 April 2023. Kami di Kim Inspirasi Inforia Islami mengucapkan kepada seluruh muslimin dan muslimat selamat berbuka puasa. Pengumuman waktu berbuka itu tadi dibawakan kepada anda oleh Co-op Bank pertama, CBP. Maklumat lanjut layari www.cbp.com.my.
Langgan produk atau perkhidmatan Co-op Bank Pertama CBP dan rebut peluang untuk menangi sebuah kereta BMW 2 Series dan pelbagai hadiah lain yang berjumlah lebih RM1 juta melalui kempen Hello CBP yang bermula hari ini sehingga 31 Disember 2023. Tunggu apa lagi? Jom ke cawangan CBP berdekatan anda atau layari www.cbp.com.my hari ini. Hello, CBP kan ada? أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Tiap-tiap diri bertanggungjawab di atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudassir ayat 38. Majlis Agama Islam Melaka telah menyediakan perkhidmatan sumber am Baitul Mal untuk umat Islam di negeri Melaka seperti kiraan dan agihan fidyah, penembusan atau pembelian bahagian Baitul Mal dan lain-lain perkhidmatan. Bayaran boleh dibuat melalui melakapay.gov.my atau di kaunter bayaran atau secara online. Sila layari laman web Maim. Pesanan ini disampaikan oleh Datuk Muhammad bin Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim untuk Majlis Agama Islam Melaka. Anda kini sedang mendengar Destilasi IKIM bersama Mona Jasman. Hibah lil Waqaf. Berhibah dengan tujuan berwakaf semasa hidup atau selepas kematian. Apa yang boleh dihibahkan? Harta. Takaful. Wakaf kepada siapa? Wakaf An-Nur yang telah dilantik sebagai nazir khas oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa yang dilakukan dengan pewakafan kami? Nilai hibah ini akan dilaporkan melalui pembelian saham patuh syariah dan dijadikan harta wakaf kekal. Hasil pelaburan akan diagihkan bagi tujuan kebajikan am, antaranya bantuan kepada masjid, institusi pendidikan, mangsa COVID-19, gelandangan, mualaf, mangsa bencana dan lain-lain. Klinik Wakaf An-Nur, pengurusan Masjid An-Nur, pembangunan sosioekonomi melalui pusat wakaf komuniti dan dana niaga. Marilah membina kekayaan menuju alam abadi. Hubungi 07 297 2692 atau layari FB Wakaf An-Nur. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 14162011000520
Jom berwakaf. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Sudahkah anda berwakaf hari ini? Perbadanan Wakaf Selangor ingin mengajak anda untuk merebut peluang berwakaf tunai sempena bulan Ramadan, bulan mulia yang penuh keberkatan. Ayuh layari www.wakafselangor.gov.my untuk berwakaf tunai secara FPX atau lebih mudah dengan imbas kod Duit Now QR. Jangan lupa follow dan like Facebook page dan Instagram rasmi Perbadanan Wakaf Selangor. Hubungi 03-5518-8001 untuk info lanjut. Jom berwakaf untuk saham dunia dan akhirat anda melalui Wakaf Selangor. Ibu 102.7 FM. Firman Allah dalam surah At-Talaq ayat ke-7 yang berbunyi, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. Maksudnya, siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah daripada apa yang dikurniakan Allah kepadanya. Sebelum hampirnya Ramadan, Serantau Muslim bawakan kepada anda Ustazah Isfadiah untuk tahu kelebihan sedekah. Jom dengarkan. Assalamualaikum sahabat pendengar sekalian. Saya Ustazah Isfadiah. Antara amalan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersedekah. Dan Abdullah Ibnu Abbas menceritakan bahawa Nabi merupakan insan yang paling dermawan dan kedermawanan baginda lebih hebat lagi di bulan Ramadan sehingga ia disifatkan sebagai ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, yang bermaksud melebihi angin yang berhembus. Apa maksudnya? Maksudnya Nabi bersedekah tanpa banyak fikir dan Nabi bersedekah dengan memberi yang banyak manfaat. Tuan-puan, Ramadan adalah masa yang terbaik untuk kita bersedekah. Kerana sedekah ini juga ibarat penawar. Ia melapangkan kesempitan hidup kita. Ia rapatkan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita. Ia menambah luaskan rezeki kita. Malah ia juga menyembuhkan penyakit. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat 2 pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kuala Terengganu 100.2. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan 2 konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan belengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Rejim Siti Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah, untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM, bersama saya Mona Jasman menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan untuk bersama para pendengar, Alhamdulillah, untuk hari Isnin, untuk petang ini, insya-Allah kita akan membawa secara langsung untuk anda boleh tonton untuk petang ini bersama rancangan Raudah Jiwa. Boleh tonton di YouTube IKIM Media, dan untuk anda soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004. Dan Alhamdulillah, untuk petang ini kita akan bersama motivator kita pada petang ini bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Datuk, sihat ya?
Ana bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentiasa kita doakan Datuk berkhair wa afiah insya-Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk petang ini insya-Allah kita bersama Datuk banyak tips yang kita nak korek lagi daripada Datuk ni untuk insya-Allah bila Datuk berikan tips kepada kita insya-Allah semoga pahala yang kita lakukan asbab Datuk insya-Allah dapat mengalir kepada Datuk insya-Allah. Amin ya rabb. Amin. Dan untuk petang ini kita akan bincangkan tentang tips komunikasi yang berkesan. Dan untuk waktu ini bersama Datuk untuk mukadimahnya dan kita nak tahu juga nak faham apa tu komunikasi. Silakan Datuk. Baik, alhamdulillah, terima kasih Datin Mona dan semua sahabat dan pendengar Radio IKIM. So baik, so Taubah amat bersyukur dapat bersama pada petang ni syukur alhamdulillah so mudah-mudahan lah sebab kenapa Taubah pilih topik ni tip komunikasi ni sebab dalam Ramadan kita disuruh mengekang, menjaga mulut, menjaga lidah, menjaga mata. Dia sampai orang tak nak bercakap, tak nak berkomunikasi, tak nak menegur. Aku puasa aku tak boleh tegur orang, dia kecil hati. Jadi ini kesilapan yang besar. Kita kena ingat bahawa diam itu emas, ini kata peribahasa Arab. Diam itu emas, tapi berkata yang baik-baik adalah berlian. Berlian lebih mahal dari emas. Walaupun tidak kena keluarkan zakat berlian tak keluar zakat, tak apa pun terperanjat. Sebab ramai orang tak mampu, kata ustaz tu Jadi emas tu yang semua orang tahu dan semua orang kenal. Baik. So kita pun disuruh oleh Nabi SAW, Nabi berpesan khatibun nasa ala qadri kullihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut kadar akalnya. Jadi hati kita kena belajar. Jangan kata aku memang pendiam, aku memang tak tahu kenapa, aku memang jenis aku penggali kubur, tak payah cakap, pada mayat pun jenazah aku tak payah cakap. Jangan loya buruk. Sebab komunikasi adalah kunci kepada kejayaan kehidupan dalam masyarakat, dalam kerjaya, dalam apa aspek dalam keluarga. Kena komunikasi. Sebab kata seorang pujangga, kehidupan mati tanpa oksigen, networking ataupun perhubungan mati tanpa komunikasi. Tapi ingat, ini yang Tok Abang nak pesan yang paling ketika, jangan bercakap melainkan kita dapat perbaiki keadaan yang senyap. Sebabnya kata aspek yang disebut diam itu lebih baik daripada berkata-kata yang boleh menyakitkan hati orang. Lebih garam terasa masin, lebih cakap terasa hati. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk atas pencerahan. Dan Datuk untuk waktu ini kita nak tahu, sebenarnya kita tahu dah cara nak berkomunikasi, tapi mungkin ada kesilapan dalam komunikasi kita yang mungkin ada orang yang tak boleh terima. Mungkin kita nak tahu terlebih dahulu kesilapannya apa Datuk? Yalah, itu satu perkara yang Tok Abah selalu pesan apa pun situasi ataupun isu yang kita bincangkan, kita cari apa problem, apa masalah, apa kesilapan lazim ataupun apakah kekangan yang kita hadapi untuk melakukan satu perkara itu. Sebab bila dah tahu kita punca masalah, punca penyakit, apa penyakit, kita mudah cari ubat insya-Allah. Sebab Allah turunkan masalah ataupun penyakit, Allah turunkan ubat dan solusi. Baik, apa kesilapan ataupun kekangan dalam komunikasi? Pertama, kita tak yakin. Aku kan tegurkan dia kecil hati. Aku tegurkan dia tak jawab, malu aku. Jadi kita tak yakin. Kita tak yakin. Padahal disebut bahawa barang siapa yang merapatkan hubungannya dengan Allah, Allah akan rapatkan hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau niat kita betul, sebab kita nak rapatkan diri dengan Allah dengan merapatkan diri dengan manusia. Sebenarnya kita nampak aja orang yang buat sesuatu perkara yang tak betul, kita diwajibkan menegur dengan kuasa tangan kita kalau mampu, atau dengan lidah kita, atau dalam hati dengan berdoa. So kita tak yakin satu. Yang keduanya, ini yang Tok Abah selalu pesan pada anak-anak Tok Abah sendiri. Kita kadang-kadang tak berkomunikasi, tak selesa. Orang pun tak nak berkomunikasi dengan kita sebab kita tak bentuk muka rezeki dan sempit aura kita ni. Sempit aura diri sebab kita pun tak rasa damai dalam diri. Sebab kata seorang guru Taubah, bila kita rasa damai dalam diri, kita tenang, kita banyak istighfar, kita banyak taubat, kita banyak zikir, kita banyak redha dan bersyukur, kita tenang dalam diri. Barang siapa yang dapat berdamai dengan dirinya, maka environment atau alam bersekitar termasuk manusia akan berdamai dengan kita. Artinya mudah berkomunikasi, suka berkomunikasi dan sebagainya. So dua, kita tak damai dalam diri. Nombor tiga, kita tak bertanggungjawab. Aku dah cakap 7 kali. 7 kali dia tak faham. Nak macam mana? Dia kena bertanggungjawab. Dia kena memberikan penjelasan sampai orang tu faham. Cakap pada anak,
cuba nasihatkan anak awak tu, kata si isteri kepada abang suami, ya. Saya dah pesan kat dia 10 kali. Dia tak dengar, macam mana apa nak buat? Mana boleh lepas tangan? Ni tak bertanggungjawab. Kita kena terangkan dalam bentuk ada khatibun nasa ala qadri uqlihim. Kita terangkan dalam bentuk yang orang faham. Tahu pernah cakap pada orang yang bijak-bijak ni, orang yang berfikir out of the box, ya, above people's head, ya. Dia bercakap terlampau kompleks, sophisticated. So tahu kata apa? Berfikirlah macam pendeta, bercakaplah untuk rakyat jelata. Kita boleh berfikir macam orang bijak yang paling pandai dan fine, tetapi bila bercakap, cakaplah pada laras, pada aras, pada kaedah yang orang awam, orang biasa, ya. Kanak-kanak pun boleh faham. Kalau kanak-kanak boleh faham, yang dah kanak-kanak purba tentulah faham, ya. Jadi kita kena bertanggungjawab. Apa lagi masalah dalam komunikasi? Tak mengenepikan feedback. Jadi kita tak peka kepada tindak balas ataupun jawapan, respon, ya, feedback orang. Kita tak kisah. Yang penting aku sampaikan. Dia punya pendapat, aku tak payah dengar. Itu salah tu. Lepas tu kita tak berempati. Kurang empati ni artinya kurang menghayati masalah orang tu. Alah, dia malas tu sebabnya dia susah. Dia malas. Padahal orang tu buat 3 kerja. Ya, pagi, petang, siang, malam. Tapi dalam keadaan susah dan bukan bantuan dia sebab tak ada empati, pemalas. Itulah dia, orang kita ni. Tu orang sedih sangat, ya. Kadang dia tu Allah berikan kelebihan, tapi sebab dia tak ada empati, tak ada. That's why kita diwajibkan berpuasa untuk melunakkan hati. Ya, sebab puasa adalah 1% menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, tapi 99% untuk merawat hati, yang mendidik nafsu agar kita murni hati, dapat empati dengan orang lain, terutamanya orang yang susah. Ya, kurang empati. Lepas tu, apa lagi masalah dalam komuniti? Ego sangat, sombong, ya. Lepas tu kurang bersemangat. Dia cakap tak ada feeling. Allahu Akbar, ya. Lepas tu kurang tolak ansur, tak ada tasamu, ya. Cakap dia saja yang orang kena dengar, cakap orang di mana dengar. Dia tak ada tolak ansur, tak ada kata orang negotiation, tak ada, ya. Lepas tu tak faham manusia. Ini yang masalah yang paling besar. Dia tak faham manusia. Dia tak tahu feeling. Sampai seorang manusia hebat bernama Confucius, kita panggil Confucius saja. Confucius kata apa? Anggaplah kawan kamu itu orang baru setiap kali kamu jumpa dia. Tak apa pun bertanya pada guru yang mengajar, kenapa pula kita, kalau saya dah kenal orang tu 10 tahun, takkan saya nak anggap dia orang baru? Betul, orang dah kenal 10 tahun. Tapi tak tahu emosinya, moodnya pada hari ini. Mungkin dia sakit, mungkin tak dapat tidur, mungkin keluarganya sakit, mungkin dia sedih, mungkin dia kecewa, mungkin dia whatever. Mood dia tu berbeza-beza. Kita tak faham dia hari itu. Jadi anggap kawan kamu itu orang baru. Itu sebabnya Nabi suruh kita berta'aruf, bertanya khabar. Walaupun dah kena ta'aruf sebelum berkomunikasi. Wow, itu satu nasihat, ya. Apa lagi? Ya, sekarang masalah sekarang kita terlampau bergantung pada gadget. Gadget ni tak ada feeling. Kurang personal. Jadi kita tak ada sentuhan kemanusiaan. Jadi gunakan gadget saja untuk berhubung, kadang-kadang boleh menyebabkan gagal komunikasi. Ya, satu lagi masalahnya bersikap macam makhluk dua alam. Ya, kejap macam ni, kejap macam tu. Dengan orang rumah cakap kasar, dengan orang isteri orang cakap lembut. Macam mana komunikasinya? Ya, dengan isteri orang lembut, dengan isteri sendiri keras, ya, kasar. Bersikap seperti makhluk dua alam. Ya, kalau yang lainnya kurang hikmah. Lepas tu, ya, dia tak gunakan gerak batin. Sebab kata Profesor Peter Drucker, komunikasi yang paling hebat, tahap tinggi ialah dia dapat memahami apa yang orang tak cakap, apa yang belum diucap, dia boleh faham. Itu tahap komunikasi tinggi, aras tinggi, sebab dia gunakan gerak batin, dia gunakan intuition, dia gunakan roh untuk memahami. Dan ini berlaku antara suami isteri, kawan rapat, adik-beradik. Kadang isteri belum cakap nak ajak makan kat luar, tiba-tiba suami kata, yang jom kita makan kat luar. Komunikasi telah sampai walaupun senyap. Ini artinya kita gunakan gerak batin dalam komunikasi. Dan ini yang kita tak gunakan dalam banyak situasi sampai timbullah masalah-masalah dalam komunikasi. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk atas pencerahan. Banyak yang kita nak tahu dan kita nak bertanya bersama Datuk. Mesti setiap perkara mesti ada kemahiran, dan kemahiran itu kita nak tanya bersama Datuk insya-Allah sebentar saja lagi. Untuk waktu ini Datuk, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk para pendengar, terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Istamir
معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, memberi syafaat kepada golongannya. Hadis riwayat Muslim. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Ya Muhammad Rasulullah. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. Akan terjadi. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري ومسلم. Pada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Negeri Sembilan 102.7. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah, pakar motivasi untuk petang ini. Dan alhamdulillah bersama Datuk masih lagi membincangkan tentang tips komunikasi yang berkesan. Dan untuk waktu ini alhamdulillah kita dengar daripada Datuk tentang kesilapan yang kita berlaku dalam komunikasi. Kita tahu Datuk, komunikasi ini kemahiran yang perlu kita asah sebenarnya. Bukannya kita lahir-lahir dah tahu dah bagaimana kita nak bercakap dengan manusia kan, dengan orang, bagaimana kita nak ambil hati dan sebagainya. Tapi bagaimana kita Datuk cara untuk kita lagi meningkatkan komunikasi yang berkesan dan juga yang efektif. Bagaimana Datuk? Baik, terima kasih Datin ya, dan semua sahabat para pendengar ya. So ini penting sangatlah ya. Bila kita dah tahu punca masalah, apa kekangan dan sebagainya, kita kena mencari ilmu alat untuk kita memperbaiki ya komunikasi kita agar kita dapat jadi aset kepada dunia. Khatibun nasa ala qadri uqlihim ya. So itu kadar untuk bercakap kena ikut kadar akal manusia, kefahaman, level of understanding. Tapi Nabi juga menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas. Ini semua orang dengar tiap-tiap hari. Sebaik-baik manusia orang yang beri manfaat kepada orang lain. Nak beri manfaat kepada orang lain kena ada aspek komunikasinya.
Jadi yang pertama, ini yang ramai orang terlepas pandang. Tok Abah suka cakap benda yang orang terlupa. Sebab nak ingatkan diri Tok Abah ni pun. Ingatkan diri dengan mengingatkan orang lain. Pertamanya pasang niat yang murni untuk setiap aktiviti komunikasi. Nak cakap pun kena ada niat lah. Kau ni cakap nak menegur ni pasal apa? Nak tunjuk awak pandai? Ya, ataupun kamu nak ajak dia sama-sama masuk syurga. Kamu nak ajak dia supaya jangan biadab, jangan kurang sopan. Kamu nak nak memberitahu dia arah ya ataupun direction untuk pergi. Minyak tunjuk jalan. Jadi kita aku tak nak lah, aku kan salah cakap ni orang Jepun ni tanyakan aku. Tahu tak aku tak ada orang putih. Tok Abah pernah lah 2-3 kali ke Jepun dan tanya jalan. Orang yang Tok Abah tanya tu orang Jepun yang tak sepatah tahu cakap bahasa Inggeris. Tapi bila dia tahulah maksudnya kita tunjukkan peta nak tunjuk tempat ni, dia dengan tak cakap, dengan senyum, dengan angguk, dia pegangnya tangan Tok Abah. Pegang tangan Abah, dia tunjukkan. Dia kalau naik taksi ke takut sama juga sesat, dia tunjukkan. Lepas tu dia sampai ke tempat tu. Agak-agak berapa jauh tempat yang Tok Abah tanya sampai ke destinasi? Tak jauh lah, 2 kilometer. Dia pegang tangan Tok Abah, dia bawa sampai 2 kilometer. Ini dia tunjukkan sambil tersenyum. Tok Abah punya gembira, ucap terima kasih banyak-banyak. Ni tertibnya orang Jepun sebagai contoh. Tidak terperanjat bila ada ulama kata, kita nampak Islam banyak kat Jepun. Tapi walaupun bukan negara Islam, tapi sekarang makin ramai orang Islam, tapi kita tak nampak ciri-ciri Islam di negara Islam. Okey. So kita kena ada niat. Aku nak pergi masjid ni, aku nak sembahyang isyak berjemaah, nak sembahyang tarawih, nak jumpa kawan-kawan lama, nak jumpa kawan baru, aku nak bertaaruf, aku nak jadi bila setiap niat yang kita pasang akan dapat pahala. Dan Allah akan beri kita pahala, akan bagi kita inspirasi bagaimana nak lakukan sebab ada pasang niat, dan Allah akan bagi kita tenaga dan semangat untuk bertindak sewajarnya. Itu cantiknya niat. Niat itu doa. Niat itu ialah hala 7. Satu. Itu betul yang sering orang lupa. Kan innamal a'malu binniyat. Bila kita niat, kita baik murni, Allah akan beri pertolongan. Nombor 2. Dapat tidak, tolonglah, janganlah sombong walaupun awak pandai bercakap. Memang peta, berdoa agar dapat berkomunikasi dengan berkesan. So bila Allah suruh Musa AS, Nabi Musa, engkau berdakwah pada Firaun. Nabi Musa takut. Maklumlah Firaun punya zalim dia, walaupun dia bapa angkat dia, maka yang Allah suruh Nabi Musa baca qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semua budak daripada budak tadika sampailah orang yang baby purba macam Tok Abah ni pun dah hafal doa ni. Dia kata doa untuk berkomunikasi, untuk bercakap agar orang yang lancar lidah kita, terbuka pula ikatan hati mereka untuk dapat mendengar apa yang kita sampaikan dan dapat terima dengan baik. So berdoa agar dapat berkomunikasi dengan ataupun orang disuruh baca inna fatahna mubina, inna fatahna laka fathah mubina. Inna fatahna mubina. Laka fathah mubina. Betul. Itu surah Al-Fat ayat pertama. Allah untuk membuka semualah agar dapat kehebatan dan kefahaman. Berdoa agar dapat komunikasi dengan berkesan. Dan satu lagi yang doa yang simple yang diajar oleh seorang ulama kepada Abah, doa untuk melembutkan hati orang untuk mendengar apa yang kita hujahkan supaya mereka kalau tak setuju pun tidak menentang, tidak membenci. Iaitu dengan sebut nama Allah, Ya Aziz, Allah yang maha gagah, Ya Jabbar, Allah yang pemaksa, Ya Mutakabir, Allah yang maha besar, yang layak takabur. Ya Aziz, Ya Jabbar, yang mutakabir. Dan kita niatkan untuk melembutkan orang, dan bila kita baca doa itu dan hembus ataupun kita berdehem semasa nak berucap, dengan izin Allah, maka terpukau orang yang mendengar. Ini bagus untuk bercakap dengan mertua yang garang, dengan untuk interview, untuk naik pangkat, untuk memujuk pelanggan yang berang, orang yang anak yang degil dan sebagainya. Kena doa lah. Doa silahul mu'min. 2. Tak payahlah bagi contoh banyak-banyak. So kita boleh cari sini. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Jawa. Allah faham. Okey, nombor 2. Nombor 3. Ini dia. Betul yang penting ni. Ada orang bercakap, kita rasa macam dia ni apa niat dia sebenarnya ni? Sebab dia bercakap dengan lidah, hatinya tidak bersama dengan kata-katanya, kepalanya tidak ngam, body language-nya tidak nampak. Saya amat bergembira
dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi mukanya tak gembira, nadanya tidak gembira. Cakap dia, saya gembira. Tapi mimik mukanya nampak macam sedih, macam terpaksa, macam penat. Jadi ini artinya tak selaras antara lisan, hati, minda, body language ataupun gerakan tangan tu. Dan yang paling penting ialah gelombang dalam hatinya. Apa dalam hatinya? Apa niatnya bercakap tu? Nak memujuk, nak popular, nak dapat puji-pujian, nak menunjuk. So selaraskan antara hati, minda, lisan dan body language dalam berkomunikasi. Dan tu pada pesan dan pesan dan pesan. Setiap kali kita jumpa orang, hantar gelombang positif. Wahai Allah, aku sayang hormat orang depan aku ni kerana Engkau ya Allah. Tolong bagi dia faham apa yang aku nak sampaikan. Kalau dia ada masalah, selesaikan ya Allah. Dalam hati itu kita hantar gelombang. Sebab sayang menarik sayang, benci menarik benci, tak kisah menarik tak kisah. Jadi bagaimanakah emosi anda masa berkomunikasi? Tok Abah tanya diri Tok Abah ni. So bila berkomunikasi kita kena betulkan komunikasi kita. Sebab Tok Abah dah sebut awal tadi, barang siapa berdamai dalam dirinya, dengan dirinya, maka alam sekitar akan berdamai dengan kita. Mereka pun seronok berkomunikasi dengan kita. Yang keempatnya ialah, Tok Abah sebut tadi kan, salah satu kesilapan ialah muka kita tak muka rezeki. Aura kita sempit. Orang menyampah tengok kita. Jadi bentuk aura yang positif. Macam mana? Bersih, smart, kemas, wangi. Itu aura fizikal. Lepas tu, kita jangan lupa pula untuk mencantikkan aura fizikal kita, baca doa, tengok cermin yang Tok Abah dah sebut kan. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya Allah, supaya kau cantikkan wajahku, kau cantikkan akhlakku. Jadi dengan asbab itu, orang tengok kita pun dah suka. Lepas tu, kita yang keduanya ialah aura emosi. Kita baca doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri sampai habis ya. Lepas tu ataupun ya aziz ya jabbar ya mutakabir ya. Qalu subhanaka la ilma lana. Whatever lah doa yang kita tahu kita baca ya. Dan kita bersangka baik. Bersangka baik kat orang tu. Jangan bersangka buruk. Alah, orang ni nampak sombong aja. Tapi aku kena tegur dia lah sebab Tok Abah dah suruh kita tegur menegur. Sebab orang yang terbaik, orang yang paling Allah suka ialah orang yang menyebarkan salam. Dia memang jumpa orang bagi salam. Lepas tu bagi salam sambil senyum, sambil bertegur siapa lah, bertaaruf lah. Tu berkomunikasi lah tu. Disuruh berkomunikasi. Padahal memberi salam hukumnya sunan. Allah bagi 69 hasanah daripada 70. 69 untuk yang memberi salam hukumnya sunat dan menjawab salam hukumnya wajib. Tapi Allah bagi satu. Ni Allah nak tunjukkan kita kena ada innovator dalam menegur, dalam berkomunikasi, memulakan komunikasi yang baik. Allahu Akbar. Dan of course bila kita nak besarkan orang, betulkan hati. Solat, taubat, istighfar, solat, hajat, istikharah, baca Quran macam sekarang kita lakukan dalam Ramadan. Ini semua akan betulkan hati kita. Bila hati bersih, hati jadi magnet untuk menarik manusia agar mudah berkomunikasi dengan kita dan mudah faham apa yang kita komunikasikan insya-Allah. Itu tip nombor 4. Nombor 5, senyum. Senyum selalu bila sesuai lah. Janganlah senyum-senyum tak sesuai. Orang tengah kematian, tengah sedih, awak senyum-senyum, saya ucapkan takziah. Dengan senyum-senyum awak, saya ucapkan takziah. Ya, arwah tu memang orang baik. Dia Allah sayang dia. Tapi awak senyum-senyum tak bersimpati. Orang tengah sedih. Ada menangis, awak senyum-senyum. Tak kena. Jangan pula, tu apa suruh senyum? Tu sebabnya Tok Abah kata senyum, bila sesuai. Dan ta'aruf sebelum berkomunikasi. Nabi pesan. So itu sangat penting. Lepas tu, dan kalau kita bercakap, berkomunikasi, mulakan dengan bersemangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nak bercakap Assalamualaikum. Tak ada semangat, orang pun Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya semangat akan menular. Jadi kita bercakap, berkomunikasi dengan penuh semangat. InsyaAllah, dan kekal semangat itu orang pun akan bersemangat InsyaAllah. Tengok keadaannya, jangan pula dengan meriah, dengan bising memberi salam dalam masjid ke dan sebagainya, tak sesuai. Okey. Yang ketujuh, ini dia, simple. Latih untuk mudah ingat nama orang. Latih untuk mudah ingat nama orang dan gunakan nama orang itu bila kita berkomunikasi. Sebab nama itu adalah doa. Nama itu adalah terapi. Semua orang akan rasa seronok dan lembut hati bila namanya disebut. Datin Mona, apa khabar? Datin Mona ni orang mana? Datin, bila disebut Mona dia terasa terhibur, disantuni.
Tu sebabnya Tok Abah sedih bila dalam majlis dia, dalam kalau on TV pun ada, kat radio pun ada. Ini Ustaz, ada pertanyaan daripada Puan Salmah dari Ulu Kinta, Ustaz. Puan Salmah. Puan Salmah bertanya, kata si moderator ni, host ni, gini. Ustaz jawab apa? Untuk yang bertanya tadi, terima kasih pada yang bertanya. Tok Abah sedih sangat. Disebut nama Salmah tu 3 kali. Ya, tapi Ustaz, ni bukan nak mengata Ustaz, tak. Tapi nak menyebutkan betapa pentingnya gunakan nama orang tadi. Dan sebabnya kena peka, kena perhatian sebab, terima kasih soalan daripada Puan Salmah tadi ya. Puan Salmah, Puan Sally. Betul pula kata si orang yang bertanya tu. Betul, kawan-kawan semua panggil saya Sally. Ya, Puan Sally daripada Ulu Kinta. Soalannya bagus, Puan Sally. Jadi dia rasa bahagia. Dia rasa satu terapi. Dia rasa disantuni, dihormati. So guys, guys. Ya, so bila kita bercakap, kita gunakan nama orang tu. Lagipun ikut psikologi, itu bidang Tok Abah. Bila kita sebut nama orang itu, dia akan rasa lebih bertanggungjawab. Itu sebabnya di Malaysia dan di banyakkan tempat di dunia, semua pegawai kerajaan ada tag nama. Bukan kerajaan pun ada tag nama. Kenapa ada tag nama? Untuk orang mudah kenal kita. Itu satu yang kita sangka. Tak. Rupanya dia punya psikologi atas tag nama ialah bila orang tahu nama aku kena bertanggungjawab. Aku kena jaga diri. Aku kena jadi duta yang positif. Sebab nama aku ada ni. Ya, ni Fazilah Kamsah. Malu aku. Tok Abah Fazilah. Ya, atau bila dah sebut nama tu kita rasa sangat bertanggungjawab. Rasa malu untuk bertindak kasar atau sebab dia tahu nama kita. Sebenarnya sangat pentingnya kita gunakan nama. Ya, dan yang lain tu kena ingat dalam kita berkomunikasi, ya, kalau boleh banyak memuji dulu. Terutama kalau nak tegur, puji dulu. Puji sebab semua orang suka dipuji. Tapi ala kadar, jangan memuji sampai orang sombong, nanti kita berdosa. Sampai dia riak, kita berdosa. Memuji sampai orang berdosa. Sebabnya Ali pernah menyebut, barang siapa puji aku cari batu, aku paling dia dengan batu itu. Jadi kawan bertanya, kenapa guna paling? Sebab aku takut bila orang puji-puji aku rasa riak. Dan riak itu akan bawa aku ke neraka. Pula. Ya, itu sebabnya bila kita puji orang, tanya dan syukur ya. Syukur dan tanya Datin, you punya program bagus, cara you penyampaian sangat lancar, syukur dan tanya. Jadi kita lapik dengan syukur pada Allah, tanya pada manusia. Jadi orang tu mudah-mudahan dia akan lega. Dan orang yang menerima puji-pujian, dia jangan kata, terima kasih. Tengok orang lah. Saya dah 15 tahun pengalaman. Jadi tak heran lah. Saya memang okey. Ya Allah, sombong. Walaupun dia gurau, sombong. Dalam dan mulut, bila orang puji kita Alhamdulillah, terima kasih. Tapi dalam hati terus, Astaghfirullahalazim, Astagfirullah. Dalam hati, untuk membunuh ego, riak, asbab puji-pujian. Kita disuruh memuji ala kadar. Tapi kalau kita terima pujian, jangan riak. Kita kena terus ucap terima kasih dan istighfar. Itu cara berkomunikasi yang bagus. Ya, dan Tok Abah pesan dulu kan, kalau nak tegur orang, nak kritik orang, puji dulu. Puji 3-4 kali, ini pun pernah sebut dalam program yang lepas ya. Puji 3-4 kali, tapi ikut prinsip 7 kali puji, 1 kali tegur. Bila kita puji dengan ikhlas kebaikannya, positifnya, maka orang akan boleh menerima teguran. Bila kita sebut kelemahan dan tegur dia boleh terima sebab yang baik kita sebut ada kebaikannya dan kita sebut dengan ikhlas. Dan kemudian kita mention dia pun ada kelemahan yang boleh diperbaiki, kita mention kelemahan dan solusinya, orang boleh terima. Dan sahabat dapat kajian di kalangan kanak-kanak, orang perempuan, ada orang dewasa, di kalangan pemimpin. Ya, adakah mereka boleh terima bila orang kritik selepas memuji dan mengapresiasi ya semua perkara positif dalam diri kita, kemudian ditegur, semua mengatakan yes, insya-Allah, sebab kebaikan saya dia nampak, maka bila ditegur keburukan saya boleh terima. Yang saya tak boleh terima, siapa yang baik dalam dia semua dia tak nampak, dia tak sebut pun, dia tak kisah. Tapi bila silap terus dia kritik. Itu ramai orang tak boleh terima. Dan kena ingat, bila kita berkomunikasi, kita kena fikir selalu, minda menang-menang. Pendapat aku betul, pendapat dia pun betul. Tok Abah kata pada Datin Mona, kalau nak tukar lansir kat you punya konti ni, elok, warna kuning ceria. Bagus tu Tok Abah, tapi kami dah sepakat nak bunga hijau muda. Ya, Tok tak, mana pula hijau muda, apa punya idea ni, you all ni tak ada kreativiti ke? Kuning ceria lah. Padahal kuning pun betul, hijau muda pun betul, merah muda pun betul, biru muda pun betul, contoh. Tapi kita kena hormati pandangan orang lain walaupun kita tak setuju.
Sebab ingat, tidak ada orang yang sengaja memberi pandangan yang pada dia salah. Pada orang pandangan dia betul. Jadi kena respect. Ini tip dalam komunikasi. Ya. Dan of course lah, sentiasa kata tu peka kepada mood orang yang sedang kita berkomunikasi. Tengok mimik mukanya. Itu sebabnya Tok Abah suka berkomunikasi secara terus terang. Walaupun bercakap telefon boleh, kita kenal pasti. Tapi bercakap ataupun berkomunikasi melalui WhatsApp dan sebagainya itu menggunakan gadget kadang tidak nampak mood dan emosi yang kadang boleh menyebabkan orang salah faham. Sebenarnya kalau kita berkomunikasi menggunakan gadget, kita kena lebih peka, kena dan sebagainya. Dan last sekali, banyaklah prinsip ni. Kalau petua ni beribu-ribu, kita boleh tanya bincang balik kalau ada soalan yang berkaitan ya. Yang paling penting, betul kata Datin tadi, kita memang kena belajar skill komunikasi sejak kecil pun. Mak kita ajar kita, Tok Abah baru dapat cucu baru kan, baru 3-4 hari ni. So kita akan latih dia bercakap. Kita akan bercakap pada baby ni, kita akan latih dia bercakap. Bila dia dah umur 3-4 tahun, 3-4 bulan pun kita sebut keadaan ni gambar baby, ini doll, this is what. Kita akan ajar dia. Tapi tak ramai mak bapak sejak anak umur 3-4 bulan mengajar anak-anak untuk mendengar. Kita ajar mereka bercakap, tapi kita tak pernah ajar anak untuk mendengar. Bagaimana cara mendengar dengan betul. Bercakap, yes, kita ajar. Ya, sebab kita Allah berikan 2 telinga dan 1 mulut. Dan kata sarjana Cina, oleh kerana Allah berikan kita 2 telinga, 1 mulut, kita kena 2 kali banyak mendengar berbanding bercakap. So 2 kali dengar, 1 kali cakap, kita akan selamat dunia dan akhirat dan dalam komunikasi kita, insya-Allah. Ya, Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian ini. Dan untuk waktu ini Datuk, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Bila kita mendengar, kita banyak fokus. Dan itu yang kita nak tahu selepas ini Datuk. InsyaAllah untuk waktu ini berehat sekali lagi. Kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allah, ya Allah, pimpinlah hati, pimpinlah lidah, pimpinlah telinga, pimpinlah rasa kami, pimpinlah pandangan kami sehingga kami dapat bercakap, memahami, bertepatan dengan apa yang Engkau inginkan, ya Allah. Kerana kita sebagai seorang hamba, kita beribadah bukan kerana apa yang kita suka. Kita buat ialah apa yang Allah suka. Dan oleh kerana kadang-kadang kejahilan kita inilah yang kadang-kadang buta mata kita untuk melihat sebenarnya apa yang Allah suka. Dan kerana itulah kita sering derhaka pada Allah dan kita kadang-kadang mementingkan diri kita sendiri, tidak lagi mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami untuk waktu ini. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Raudah Jiwa bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa, pakar motivasi. Untuk petang ini bersama masih membincangkan tentang tips komunikasi yang berkesan bersama para pendengar. Boleh tonton di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 011 2900 04 004 atau boleh tinggalkan di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini, bila kita dengar tadi bersama Datuk kata kalam min mufadda walakin as-sukut min dhahab. Bila kita bercakap tu dari
kita banyak kita berkeluar, bercakap dan sebagainya, tapi bila kita mendengar mungkin kita lebih fokus. Adakah cara atau komunikasi bila kita mendengar lebih, Datuk, itu lagi efektif? Bagaimana, Datuk? Wow, itu sangat penting ya. Saya tahu terkenang satu kata-kata mutiara dari seorang sarjana. Tak ingat siapa orang tu, dia kata apa? Your silence is so deafening. Senyap kamu ni amat membingitkan telingaku. Senyap kamu ini amat membingitkan telinga aku. Wow, itu bahasa yang sangat dalam ya. Macam mana pula orang senyap, diam boleh membingitkan telinga kita? Sebenarnya keadaan diam itu sebenarnya satu senjata komunikasi yang sangat hebat. Tapi kalau dia cakap tentang mendengar ni, ya tak apa, kena jelaskan jugalah ya. Kita belajar sejak kecil. Kau mendengar dengan apa? Dengar dengan telinga lah. Betul lah. Ya. So, tak apa biasa mengkaunsel orang. Ya. So, contoh sebenar. Ya. Ada seorang suami lah kata, saya ni memang benci gila kat bini saya ni, isteri saya ni. Dah tak tahan. Dia punya mulut, dia punya perangai ni, saya memang dah benci sangat. Ya, saya tak kisah. Kalau dia mati pun matilah. Itu dia punya bahasa ya. Kalau taubat dengar dengan telinga, apa maksudnya? Oh, dia benci sangat kat bini dia, isteri dia ni, sampai kalau mati pun tak kisah. Ya, taubat ulang balik. Taubat bukan dengar dengan telinga. Habis dengar dengan apa? Taubat dengar dengan mata. Macam mana mendengar dengan mata? Taubat tengok gerak badan dia, tengok mimik mukanya, tengok dia punya. Dan taubat dengar pakai apa? Pakai emosi, perasaan. Orang kalau tengah marah, dia cakap benda yang dia tak maksudkan. So taubat gunakan emosi. Dan taubat juga dengar dengan intelek, dengan minda, dengan akal. Oh ya, bukan dengan telinga saja. Of course dengan telinga lah, tapi dengan akal. Ya ke? Adakah orang suami yang sangat benci isteri sampai kalau dia mati pun dia tak kisah? Jadi taubat check ya, cuba test balik. Oh, jadi kalau isteri awak mati sekarang ya, you tak kisahlah. Ada orang nak urut jenazah ke apakah, you tak kisah ya. Jadi yang you cakap kan, you baru cakap kan. Taubat sahaja ulang. Dia kata apa? Taklah sampai macam tu. Taklah sampai macam tu. Nampak tak? Dia baru cakap tadi. Kalau dia mati pun matilah. Dia cakap ikut bahasa yang taubat dengar dengan telinga. Tapi dengan hati, dengan intelek, dengan minda. Dan of course kita dengar dengan gerak batin. Orang ni sebenarnya sayang kat isteri dia. Tu gerak batin tu apa? Tapi dia marah dengan sifat isteri dia yang dia tak tahan. Nampak? So taubat pun lepas tu dah faham. Rupanya dia sayang kat isteri dia. Tapi dah nasihat beribu kali tapi tak berubah. Dia dah tak tahan. Tapi dia sayang kat isteri dia. Tak tahan dengan perangai isteri yang mulutnya tak dapat dikawal. Jadi taubat pun ajar dia bagaimana nak menyayangi orangnya, membenci sifatnya. It is okay untuk membenci sifatnya yang memang negatif tapi masih sayang orangnya. Taubat kata, ada tak sifat mak awak yang awak tak suka? Adalah mak saya begini, adalah sifatnya. Mak you benci mak ke? Tak. Ada tak sifat adik-beradik awak yang awak memang jengkel, memang tak selesa? Ada. You benci tak adik-beradik? Tak. Siapa BFF awak? Oh, namanya Amran. Ada tak sifat dia yang tak elok? Yang you rasa memang tak you tak suka lah? Ada. Dia isap okok, dia itu kadang ya. You benci ke kawan awak ni? Tak. Nampak? You telah dapat membezakan antara pembuat dengan perbuatan. So sekarang untuk isteri you, tak apa bawa balik lah. Macam juga mak awak. Ada sifat mak awak yang awak tak suka, tapi awak sayang, hormat kat mak. So sama juga dengan isteri. Isteri awak ni mak kepada anak-anak awak. Meleleh mata dia. Mulalah meleleh mata dia. Nampak sendu dia. Jadi artinya, dalam kita berkomunikasi, kita kena mendengar bukan dengan telinga saja. Dengan mata, dengan hati, dengan emosi, dengan intelek, dengan pengalaman dan dengan iman. Ya? Dan of course lah, ya, kita dengar melalui gerak batin. Ya, kadang apa yang terucap tidak. Sebab itu apa? Bagi hint tadi, kata Peter Drucker. Komunikasi aras tinggi ialah dapat memahami apa yang tidak diucap. Walaupun dia tak ucap, tapi kita tahu dia sayang. Tapi dia benci sangat dengan sifat-sifat yang tentu sampai dia tak dapat bezakan antara sifat dengan si pembuat. Ya, okey. So itu satu tip yang sangat penting dan kebanyakan orang yang taubat jumpa yang ada masalah komunikasi, dia kalau dengar pun dia dengar. Tapi dia dengar untuk balas balik, untuk berdepan, untuk menjawab. Dia bukannya dengar untuk memahami. Tapi dia mendengar untuk balas balik. Kadang pula habis cakap, itulah kau tak tahu. Kau sebenarnya yang kau cakap ni salah. Dia mendengar untuk mengintang balik. Dia mendengar untuk kritik balik. Dia mendengar untuk berdebat.
Dia tak dengar untuk memahami, untuk bersimpati, untuk kata tu mencari titik pertemuan. Gitu. Itu sebabnya kita kena betulkan balik. Dan itu sebabnya Tok Bah tolong Tok Bah bagi hint. Tolong perkasakan gerak batin kita. Semua orang perempuan punya gerak batin mungkin 3-4 kali ganda hebat berbanding orang lelaki. Tetapi orang lelaki pun Allah berikan gerak batin. Sebab kadang-kadang kita terasa ada seorang nama wanita tu Mangah, dia kata bahasa dia Mangah satu hari tu sejak pagi ini bulan puasa kan, dia ingin sangat nak makan masak lemak nanas dengan ikan kering tu. Masak lemak ikan kering dengan nanas tu. Dia tu ingin sangat. Memang teringin nak masak kat rumah, dia tak larat, bahan tak ada dan sebagainya. Dia teringin sangat. Dia kat rumah ni. Petang tu pangah balik, Allah punya hebat. Dia bawanya yang isteri inginkan. Yang isteri inginkan. Satu hari, itu satu kes. Satu hari ada sekumpulan manusia datang ke pejabat Tok Bah bermesyuarat. Tok Bah pun fikir apa nak jamu dia orang ni. Macam-macam sebab ofis Tok Bah ni keliling restoran berpuluh. Kalau kat Bangi tu beratus, tapi sebelah ofis Tok Bah tu berpuluh lah restoran. Apa nak jamu dia orang ni? Tiba-tiba Tok Bah tinggal elok bagi martabak lembu ada, kambing ada dan juga ayam. Kita sebab orang yang datang tu ramai, so kami buat tiga lah, tiga pinggan. Bila diantaranya kita pun minta senarai minuman, kita order daripada lepas tu kita bagikan martabak tu. Menangis seorang wanita tu, datin tu menangis, suaminya pun senyum. Tanya ni kenapa ni datin sampai sedih sangat ni Tok? Lah, dah 3-4 hari datin ni minta saya belikan martabak. Tok Bah pun sebab dengar 3-4 hari tapi saya sibuk, saya tak sempat. Tu sebabnya bila nampak martabak ni, martabak Singapura pula tu, di depan dan kami ni, yang isteri dia menangis sebab happy sangat. Orang perempuan kan sedih menangis, happy menangis, kenyang menangis, lapar menangis, sedap sangat menangis. Kata pun tak ada sebab pun, dah lama tak menangis, dia menangis. So dia punya seronok tu tak apa kata. Dalam hati tu apa kata? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar Dalam banyak-banyak makanan yang kita boleh order untuk jamu mereka, Tok Bah tergerak untuk martabak Singapura ni. Rupanya ada orang yang sudah 3-4 hari teringin. Kesian nanti Datuk ni suaminya terlampau sibuk, tak sempat nak beli, tak sempat nak memenuhi. Punya sedih lah untuk wanita tu penting So itu sebabnya kita kena perkasakan gerak batin kita dalam berkomunikasi. Please jangan sekadar mendengar dengan telinga. Ini pun pada Tok Bah tip yang penting lah, sebab ramai orang mendengar dengan telinga. Kita dengar dengan mata, dengan hati, dengan intelek, dengan emosi kita yang mantap, dan dengan iman, dan dengan gerak batin kita suci murni. Gerak batin kita suci. Sebab gerak batin daripada hati yang bersih. Jadi gerak batin itu intuition. So apa rasa dalam hati? Itu sebabnya kata Imam Syafi'i, kalau kamu masuk kedai, nampak ni kedai dengan tulisan Jawi, halal, tapi bila kita masuk kedai, hati kita rasa tak sedap. Hati kita rasa macam something is not right about this shop, this restaurant. Keluar. Kata Imam Syafi'i, keluarlah. Sebab gerak batin awak, Allah jaga untuk memastikan awak dapat benda yang halal dan thayyiban. Walaupun memang ada semua sains semua, tapi Tok Bah selalu pesannya, janganlah kita sibuk bertanya. Ini bertanya benda yang kalau dah nampak jelas, tak perlu kita nak usul. Kalau tidak susah kita dalam hidup ini. Tapi kalau hati kita kata, no, I don't like this place, I rasa tak sedap untuk makan di sini, so better get out. Itu gerak batin namanya. Dan yang lain tu bila kita berkomunikasi sentiasa dengan minda yang terbuka, jangan tertutup. Sebab bila kita berkomunikasi dengan minda terbuka, dan especially kita mendengar kata seorang guru Tok Bah pada Tok Bah, Muhammad Fadilah, bila kamu bercakap, kamu akan cakap benda yang kamu sudah tahu. Betul, Profesor? Tapi kalau kamu mendengar, banyak kemungkinan, besar kemungkinan kamu akan mendengar sesuatu yang kamu tidak tahu. That is true, Profesor. Saya setuju. Jadi sebenarnya bila kita mendengar, kita akan dapat benda baru. Ada harapan dapat benda ataupun perspektif baru. Tapi kalau kita bercakap, kita cakap benda yang kita sudah tahu, yang ada dalam para penelia kita punya pustakaan minda kita, dalam tanah minda kita. Gitu. So itulah antara tambahan dan kita kalau bercakap dia balas. Bila bercakap,
kena berlapik, kena beralas supaya orang tak kecil hati, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Masya-Allah, Datuk, banyak tips untuk kita memantapkan lagi komunikasi kita. Insya-Allah semoga ada manfaatnya kepada para pendengar, dan saya kira itu kesimpulan untuk petang ini. Kami berterima kasih banyak-banyak kepada Datuk. Jazakallah ana kull khair. Insya-Allah kita akan jumpa lagi, Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM.